السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita berhenti di hadis yang kedua. Hadis yang kedua masih lagi dalam bab ikhlas. Ini mengikhlaskan agama. Sebelum saya lupa, tentang ikhlas ni, kita sikit bab ikhlas ni, ataupun niat dan ikhlas. Ikhlas ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama. Ikhlas ni merujuk kepada benda-benda agama, benda yang menjadi jambatan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda-benda tu tak boleh diamalkan. Ibadah-ibadah tu tidak boleh ditunaikan kecuali semata-mata mencari keredaan Allah, ibtigha'a wajhillah. Benda-benda agama itulah jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda-benda lain kita tak kata riak. Mungkin riak dari segi bahasa. Kalau orang tu nak tunjuk kat orang dia ni pandai masak, dia ni pandai bertukang, nak tunjuk kat orang, itu bukan riak. Walaupun bila benda sia-sia, tapi bukan riak. Riak di sisi agama ni benda-benda agama yang mana sepatutnya ditunaikan kerana Allah, yang ni mengikhlaskan agama tadi tu. Macam surah Al-Bayyinah, kita buat untuk mencari keredaan manusia. Dan dalam Riyadhus Shalihin ni dia tak ada satu hadis tu, dalam ringkasan dia ada satu hadis tu yang mana ada 3 golongan yang masuk neraka sebelum orang lain. 3 golongan. Dia masuk neraka sebelum orang lain masuk neraka, dia pun masuk neraka dulu. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang mati syahid. Orang yang tak sembahyang, tak masuk neraka lagi, dia masuk neraka dulu. Ahli maksiat tak masuk neraka lagi, orang mati syahid masuk neraka dulu. Bukan semua, sebahagian yang mati syahid. Yang kedua adalah siapa? Orang yang berilmu dan qari dan alim. Ada ilmu dan pandai baca Quran. Ada ilmu dan pandai baca Quran. Ulama ataupun fuqaha, itu kan yang kedua. Orang ahli maksiat tak masuk neraka lagi, dia masuk dulu. Dan yang ketiga adalah orang yang rajin bersedekah. 3 golongan. Saya mula baca hadis ni, saya pelik jugalah kenapa 3 golongan ni masuk neraka dulu sebelum orang lain masuk. Sedangkan dia bukan berzina pun, bukan dia minum arak, bukan dia buat dosa besar, curi ke, bunuh orang ke, rasuah ke, dosa-dosa besar tu. Dia tak buat benda tu, tapi dia ni bagus, mati syahid, orang yang ada ilmu dan orang yang bersedekah. Tapi kenapa dia masuk neraka dulu? Yang pertama tu Allah Ta'ala tanya, apa yang kau perbuat? Allah Ta'ala bentangkan pada dia nikmat Allah pada dia. Kemudian Allah Ta'ala tanya, apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat ni? Dia kata apa? Aku berjuang di jalanmu, keranamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau menipu. Walakin tuqatil liyuqal jari'un, tapi kau berjuang supaya dikatakan kepada engkau seorang pahlawan yang handal. Di medan perang tu berperang, sepatutnya niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi berjihad itu dia nak orang puji dia. Jari'un, pahlawan yang hebat. Itu tujuan dia. Sekalipun dia di jalan Allah, tapi itu tujuan dia, bukan kerana Allah. Dan saya sebut benda agama mesti ditunaikan kerana Allah, tak boleh benda lain.
Itulah jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Tapi dia buat kerja-kerja agama ni supaya orang puji dia. Sebab tu nombor satu, punca jadi riak ni, pasal nak ambil hati orang. Dia lorak sangat orang fikir pasal dia, lorak sangat. Lorak dia ni nanti fikir pasal apa, nanti dia ni kata apa. Dia sibuk nak orang puji dia. Itu nombor satu. Sebab riak dalam hadis ni sebut, dia nak orang puji. Baik. Jadi kata Allah, kadzabta, kau tipu. Dan kau dah dapat, betul. Siapa yang berjuang supaya orang puji dia Allah Ta'ala akan bagi. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha. Siapa yang nak balasan di dunia, segera kami berikan. Siapa semayang nak orang puji dia, rajin semayang, ya Allah Ta'ala bagi. Siapa yang bersedekah supaya orang puji, bagus dia ni kuat sedekah, dia nak yang tu, ya Allah Ta'ala bagi orang puji dia. Siapa yang puasa nak orang rajin puji dia, pandai rajin puasa. Siapa yang baca Quran duk tayang supaya orang puji dia, sedap baca, oh dia ni bagus, nak orang puji semua. Apa yang dia buat kerja ibadah nak orang puji. Ajalna lahu fiha ma nasya. Kata Allah, ya kami bersegerakan apa yang dia nak. Ma nasya, pada siapa apa yang kami mahu. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Tapi ingat, pada hari kiamat dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan yang hina. Baik, tak apa tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang alim dan qari, Allah bentangkan nikmat dia. Fa'arafaha ni'maha, fa'arafaha. Dia bentangkan nikmat dia yang Allah berikan semasa di dunia, dan dia mengetahui, diberikan dimudahkan belajar agama, diberikan kefahaman agama, diberikan rezeki untuk menuntut ilmu agama dan sebagainya. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dan dia tahu inilah nikmat Allah pada dia dulu, sehingga dia jadilah orang yang pandai baca Quran dan orang yang ada ilmu. Kemudian Allah Ta'ala kata, apa yang kau perbuat, ma'amilta fiha, kau buat apa dengan nikmat-nikmat ni, dengan nikmat Allah yang pelbagai dan rezeki boleh baca Quran, dia ilmu, apa kau buat? Kata lelaki ni, saya baca Quran siang dan malam keranamu, ana al-laili, keranamu. Wa'allamtul ilma, dan aku mengajar ilmu juga. Wa'allamtul ilma min ajli, dan aku mengajar ilmu agama juga keranamu, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau tipu. Yang mati syahid masuk neraka lah. Masuk neraka ni, dia angkat kaki dia ke atas, muka seret ke tanah. Malaikat Zabaniyah angkat kaki dia ke atas, muka seret ke tanah, lempat dalam neraka. Yang kedua pula, kata Allah, kau tipu. Tapi kau buatlah apa? Kau mengajar siang dan malam, dan kau baca Quran siang dan malam. Liyuqal alimun, kau mengajar ilmu, tulis buku pasal apa? Supaya orang kata, alim dia ni. Dia nak orang puji juga, alim dia ni. Dan kau baca Quran siang dan malam, liyuqal qari, dan kau baca Quran dan siang dan malam supaya orang puji kamu, dia ni qari, yang ni pandai baca Quran. Dan wahasalta wajadta, dan kau dah dapat dulu di dunia, memang dapat orang puji. Dan malaikat Zabaniyah pun, Allah perintahkan malaikat Zabaniyah campakkan dia ke dalam neraka, angkat kaki dia ke atas, muka dia seret ke tanah, lempak dalam neraka. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Dan yang ketiga, orang rajin sedekah. Maka didatangkan, dibentangkan nikmat dia, dan dia tahu. Allah Ta'ala tanya, apa yang kau buat dengan nikmat ni? Kata dia, aku bersedekah. Tasaddaqtu ana al-laili min ajlika. Tidak aku tinggalkan satu peristiwa, satu keadaan yang mana engkau suka, aku bersedekah. Aku bersedekah padanya, ya Allah, keranamu. Kata Allah, kau dusta. Kau bersedekah supaya dikatakan kamu ni jawadun, seorang yang sangat pemurah. Dan kau dah dapat kat dunia dulu, dah dapat. Maka diperintahkan oleh Allah lempak masuk neraka. Saya mula-mula dulu masa mengaji lah, saya baca, saya terkejut hadis ni. Untuk saya cerna dalam fikiran saya, kenapa jadi macam tu? Kenapa orang yang berzina tak masuk neraka lagi? Orang minum arak tak masuk neraka lagi? Orang yang berjudi tak masuk neraka lagi? Orang yang buat dosa-dosa besar ni tak terjun neraka? Pasal apa 3 golongan terjun dulu? Bila kita baca lebih baru kita tahu. Kerana itu adalah al-istihanah bi maqamil uluhiyah wal istihza' bihi. Itu adalah salah satu bentuk penghinaan makam ketuhanan.
Itu satu bentuk kehinaan, menghina dan mempermainkan makam ketuhanan. Sebab apa tuan-tuan? Semayang ni jabatan kita menghubungkan kita dengan Allah. Baca Quran, berjuang di jalan Allah, bersedekah, ni ibadah yang Allah Ta'ala suruh. Dan ibadah ni mesti apa? Ibtigha' wajhillah, mencari keredaan Allah. Bayangkan orang yang semayang nak orang puji, di mana hati dia Allah? Allah di mana hati dia? Semayang sepatutnya ditunaikan kerana Allah, kerana Allah ni Tuhan sekalian alam, yang menjadikan langit dan bumi, yang bagi kita nikmat. Dan ibadah-ibadah tu yang menghubungkan kita dengan Allah. Tiba-tiba dia jadikan ibadah itu mencari manusia. Hina sangat ke Allah ni dalam hati? Rendah sangat ke Allah ni dalam hati? Sampai puji manusia tu lebih daripada mencari Allah Ta'ala. Itu dipanggil syirik kecil tu. Syirkun asghar, syirik kecil. Pasal apa? Dalam hati tu. Seolah-olah kecil. Di mana maqam? Yang ni kedudukan Allah di hati mana? Kedudukan Allah dalam hatimu. Sehingga kan dalam semayang yang menghadap Allah pun kau boleh mencari manusia. Berjuang yang memperjuangkan apa? Pertaruhkan nyawa, masih lagi mencari manusia. Ini pujian manusia. Dalam bersedekah masih lagi cari manusia. Mananya Allah dalam hatimu? Mananya kita duk sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Ini bukan cerita berkenaan dengan bos kita, dia pejabat. Bukan cerita orang-orang yang ada jawatan besar-besar dalam syarikat ke, dalam politik ke, bukan. Bukan cerita orang yang ada kekuasaan di atas muka bumi. Katakanlah di atas muka bumi ada seorang pemerintah yang mengontrol satu muka bumi. Tuan-tuan, dia tak sebanding pun. Nak banding dengan malaikat pun tak sebanding ni. Malaikat jauh lebih berkuasa. Satu malaikat pun tak boleh banding dengan orang yang boleh kontrol bumi. Yang pernah kontrol bumi 4 orang. 2 Islam, 2 kafir. Yang Islam Nabi Sulaiman dengan Iskandar Zulkarnain. Yang kafir Islam Nabi Allah Sulaiman dengan Iskandar Zulkarnain. Yang kafir Namrus dengan Bukhtansar. 4 orang ni saja yang pernah satu bumi ni dia kontrol. 4 orang ni pun tuan-tuan nak dibandingkan dengan malaikat tak sehebat malaikat. Ada malaikat yang mana Jibril sayap 600. Buka satu sayap gelap separuh bumi. Besar mana tu? Besar mana? Ada malaikat yang dituangkan air laut di atas kepala dia, tak menitik pun ke bawah. Besarnya malaikat. Belum lagi kita banding-banding dengan apa makhluk Allah. Planet-planet lain yang lebih besar. Matahari jauh lebih besar pada bumi. Tiba-tiba tuan-tuan, kita boleh nak mencari hati manusia. Kita mengabaikan Allah Tuhan sekalian alam. Segala alam ni Allah Ta'ala yang jadikan. Kita daripada kecil sampai kita besar, tuan-tuan, Allah Ta'ala yang bagi kita nikmat. Ni yang bagi kita mata, yang bagi kita kaki, bagi kita tangan. Allah Ta'ala yang bagi. Di mana Allah dalam hati kita. Sampai kita buat ibadah pun kita cari manusia. Itu yang Nabi sebut, benda yang paling aku takut. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Antara Nabi SAW sebut hadis ni kerana para sahabat Nabi bincang tentang Dajjal. Dajjal, satu makhluk yang menakutkan. Fasyarru ghaibun yuntazar, Nabi sebut. Makhluk gaib yang paling teruk, yang sedang dinantikan kemunculan ni, Dajjal. Sahabat Nabi cerita berkenaan dengan Dajjal. Dajjal ni cukup bahaya. Yalah, cerita panjang Dajjal ni. Bila cerita bab Dajjal, Nabi kata apa? Nak aku beritahu lah, ada benda yang lagi aku takut ke atas kamu daripada Dajjal. Lagi aku takut lagi. Itu Nabi sebut tu. Al-syirkul asghar, syirik kecil. Orang yang buat ibadah mengelokkan solatnya kenapa? Lima nadhara min nadhari rajul. Sebab apa? Sebab ada orang tengok dia semayang. Semayang elok, nak orang puji. Nabi lebih takut macam tu. Orang yang buat ibadah rupanya dia mencari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu saya kata nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni tak terperi tuan-tuan. Tak ternilai. Ni 2 mata kita ni. Kenapa Nabi SAW semayang bengkak-bengkak kaki tuan-tuan? Dia akan datang bab ni. Sebab nikmat Allah yang ada pada kita ni tuan-tuan tak ternilai dengan ibadah kita ni. Tak ada ternilai pun. Saya dengar cerita kan yang ada orang satu wali Allah yang mimpi berlakunya berlakunya kiamat. Dia mimpi berlakunya kiamat. Maka jadilah hisap amalan. Ditimbang amalan kan.
maka amalan baik dia lebih banyak daripada dosa dia. Cerita ni ma'ruf dalam kitab-kitab Sufi disebutlah, Ihya Ulumuddin ke Minhajul Abidin, akan jumpa lah cerita ni. Jadi bila ditimbang amalan, maka amalan dia lebih besar lah, pahala dia lebih besar daripada dosa dia. Maka Allah Ta'ala kata, udkhulul jannata birahmati, masuklah syurga dengan rahmatku. Ini dengan belah kasihan Allah. Masuk syurga dengan belah kasihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum saya pergi, tuan-tuan, saya nak bagi jelas berkenaan ikhlas ni. Kata apa? Kata wali ni, dia kata, ya Allah, izinkan saya masuk dengan amalan, bukan kerana kesian. Rahmat tu kerana kesian. Kesian belah kasihan. Masuk syurga dengan belah kasihanku, bukan dengan amalan. Masuk syurga dengan belah kasihan. Tapi wali ni kata, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Okey, timbang balik amalan. Dia nak masuk dengan amalan, timbang balik amalan. Dicungkir mata dia sebelah, tak amalan baik dia, cungkir mata dia sebelah, letak sebelah. Mana lagi berat nikmat mata dengan amalan ni? Nikmat mata ni lebih berat daripada amalan dia. Ni mata. Mudah ya tuan-tuan, kita dalam sehari tuan, mata ni berapa kali kita tengok Quran banding dengan tengok insek? Daripada kita menggunakan mata ni untuk dunia, nak banding kita guna masa ibadah, sikit yang lebih kita gunakan untuk kesenangan dunia. Belum kira lagi kita guna untuk maksiat. Mata ni tuan-tuan, kalau orang jumpa tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan 50 juta tapi nak cungkir mata tuan-tuan, tuan-tuan tak mau? Kalau tuan-tuan fikir 50 juta tu banyak ustaz, boleh kot. Kalau saya tak tahu, saya rasa tak mau tuan. Tuan-tuan ada 50 juta tapi mata tak nampak, nak buat apa? Nak beli Ferrari, tuan-tuan pun tak nampak Ferrari. Tuan-tuan nak beli Lamborghini, Bugatti Veyron, yacht, kapal layar tak lepas mahal lagi. Tuan-tuan nak beli helikopter susah lah. Tuan-tuan bukan boleh bawa pun. Tak apalah, boleh kahwin janda muda. Tuan-tuan nak kahwin, mata tuan-tuan pun tak nampak. Nak bawa kereta tak boleh, kek sawit tak boleh, segala benda tak boleh buat. Nampak tak? Semua benda orang nak kena tunjuk. Tak apalah, sekurang-kurangnya boleh buat rumah cantik-cantik, orang tengok, orang kagum. Hang pun tak nampak orang kagum ke tak kagum. Mata hang tak nampak. Saya nak ceritanya tuan-tuan, mata ni nikmat dia tak terperi. Ni yang kita pagi-pagi buka, saya nampak tuan-tuan nampak saya ni, nikmat ni tak ternilai. Dah hatta dengan ibadah sekalipun tak terbayar kita. Sebab tu masuk syurga kerana kesian Allah Ta'ala. Kesian ni kita boleh buat ibadah pun kerana nikmat Allah. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan kaki, bagi tuan-tuan kesihatan, bagi tuan-tuan Allah Ta'ala. Kerana nikmat Allah lah tuan-tuan sampai ke masjid ni. Sebab tu masuk syurga dengan rahmat. Saya nak ceritanya tuan-tuan betapa pentingnya bila tuan-tuan buat kerja agama, ingat ini jabatan antara kita dengan Allah, dan Allah lah yang paling agung, yang paling besar dalam fikiran dan hati kita. Jangan sama sekali kita buat kerja-kerja ibadah pasal nak orang puji. Apa sangat orang tuan-tuan? Betul tak? Orang hari ni dipuji kan, esok dia kutuk. Manusia. Betul tak? Mana ada manusia tuan-tuan, lumrah. Sebaik Nabi Muhammad pun macam-macam orang kata. Baik, kita pergi tuan-tuan hadis yang kedua. An Ummil Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ni daripada Ummul Mukminin. Ada yang ada kitab. Saya punya hak dalam ni dia Arab semua. Semua Arab. Jadi saya baca, saya terjemah. Saya baca, saya terjemah. Jadi yang pada yang ada kitab, kalau ada terjemahan kitab tu dia akan baca sikit. Baca habis baru diterjemahan. Jadi saya punya semua Arab, saya baca, saya terjemah tu lah. Baik. Jadi hadis ni daripada isteri Nabi, dan isteri Nabi ni digelar sebagai Ummul Mukminin, mak kepada orang yang beriman. Kenapa digelar Ummul Mukminin isteri Nabi ni? Nabi ada 11 isteri kan. Tuan-tuan pernah terfikir kenapa Nabi boleh ada isteri sampai 11? Dua isteri Nabi meninggal masa Nabi masih hidup. Antaranya Khadijah kan. Khadijah. Ada seorang lagi, Zainab binti Khuzaimah ke, saya tak ingat, yang meninggal waktu Nabi masih hidup. Masa Nabi SAW meninggal dunia, maka ada 9 macam janda Nabi lah. Kita panggil Ummul Mukminin. Nabi meninggal, ada 9 isteri Nabi yang masih hidup. Dan isteri Nabi ni, kenapa isteri Nabi sampai 11? 9.
Kita boleh kahwin paling banyak apa tuan-tuan? Paling banyak. Ha? 4. Berani ke tuan-tuan? Teori lah tuan-tuan. Tapi tak berani lah tuan-tuan. Kalau ada yang berani tu hebat lah. Tak apalah tuan-tuan. Katakanlah yang berani lah. Dia berani dengan bini dia, duit pun banyak. Dia kahwin 4. Dia kahwin 4. Boleh lebih tak? Tak boleh. 4 saja. Lagu mana pun hanya 4, tak boleh lebih. Tapi kenapa Nabi banyak sangat? Nabi Sulaiman isteri 100. Nabi Daud 100. Banyak isteri macam mana? Pertama, benda yang kita tahu, Allah memberikan kemampuan hubungan seksual kepada para Nabi ni lebih hebat berbanding dengan manusia biasa. Kenapa para Nabi ni hebat? Sebab para Nabi boleh kawal. Kita nafsu tak kuat mana pun. Berapa ramai yang terjebak dengan perzinaan. Nafsu dia tak kuat pun. Nafsu manusia ni tak, nafsu, keinginan, kemampuan seksual tu tak boleh banding pun dengan para Nabi. Tapi para Nabi sangat boleh kawal. Sangat boleh kawal diri dia. Tak tengok benda haram. Kita ni sebenarnya ujian nafsu bukan sekuat pun. Tapi dalam nafsu tak kuat tu ramai je yang berzina. Ada satu orang tua di Batu Kurau. Umur 70 lah. Bini dia mengadu kat kawan saya, ustaz juga. Dia kata, ustaz tolong tegurlah lelaki saya ni, umur dah 70. Sebab apa? Dia ni rajin pi kebun. Pi kebun baguslah. Noreh ke, cari durian ke. Pi kebun. Baguslah duduk tu, kumpul duit. Kawan saya dengar, baguslah pi kebun, kumpul duit. Tapi kata isi dia masalahnya, ustaz, dia ni ada duit je, dia pi Thailand. Dia pi cari pelacur di sana. Nampak tua-tua lah. Tua-tua keladi yang panggil kan. Tua-tua makin menjadi. Tak apa tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, Nabi-Nabi ni pertama Allah berikan kemampuan dia hebat berbanding dengan orang lain. Kemampuan seksual dia. Dan dia ada hikmah lah. Sebab Nabi-Nabi ni isteri tu menjadi penyampai. Bila Nabi wafat, isteri sinilah yang menyampaikan ajaran para Nabi. Baik. Yang kedua tuan-tuan, kenapa Nabi boleh kahwin ramai? Kita 4. Dia macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang banyak orang terfikir, ada banyak orang silap faham. Ini kita nak maulid Rasul ni. Banyak orang dia fikir apa? Nabi isi 9, meninggal seorang kahwin lain, meninggal seorang kahwin lain. Bukan. Saya pernah dengar orang hurai macam tu, silap tu. Nabi memang dalam satu masa 9 pun. Bukan ada 4 meninggal, bukan. Memang 9. Jadi macam mana Nabi boleh kahwin lebih macam tu? Dia sebab dalam dunia ni, tuan-tuan bukalah mana-mana kitab agama pun. Hindu ke, Buddha ke, Kristian, tak kira agama pun. Bukalah kitab Yajurveda ke, Samaveda ke, Atharva Veda ke, Tripikata ke, mana-mana kitab lah. Old Testament ke, New Testament ke. Tuan-tuan takkan jumpa mana-mana agama yang ada atas muka bumi ni yang menghadkan isteri 4. Tuan-tuan kena faham, Islam bukan suruh kahwin 4. Islam menghadkan. Faham tak? Bukan maksud dia bila turun ayat Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', kahwinlah daripada wanita 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum, kalau kamu rasa tak boleh nak adil, cukup 1. Bukan makna bila turun ayat ni para sahabat daripada bini 1 pakat cari bini 4. Bukan. Ayat ni sebenarnya dia menghadkan. Sebab tu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, isteri 1 dengan 2 mana lagi bagus? Ataupun isteri 1 dengan 3 mana lagi bagus? Isteri 1 dengan 4 mana lagi bagus? 4 lah ustaz. Kalau ikut Imam Syafi'i 1. Ada kecuali ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, 1 lebih afdal daripada lebih. 1 lebih afdal daripada lebih. Ini pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab tu orang Malaysia semua bini 1. Saya bini 1. Cikgu Radi 2 1. 1. Ramai ni saya ingat semua bini 1 kot noh. Kalau ada bini 2 angkat tangan, bini 2. Lawak. Tapi ada yang setengah tempat bini 2, 3, 4. Tak apalah, dia ada kelebihan lah yang orang lain tak ada kot. Tapi biasanya orang yang kahwin lebih-lebih ni memang hebat lah. Itulah saya berkata orang hebat lah. Sebab dia seronok sekejap ya, seronok awal-awal. Lepas tu selang apa lama dia mula nak pening lah. Sebab lumrah tuan-tuan. Orang perempuan kan lain. Cara berfikir orang perempuan bukan macam kita. Tak apa yang boleh kahwin 3, 4 dan dia boleh
bersabar. Dia memang, saya cukup kagum dengan dia. Dia memang hebat. Itu je. Dia memang hebat. Dia boleh untuk meneutralkan dua isterinya yang saling Tuan tanyalah mana-mana orang yang kahwin ramai, dia tahulah bagaimana kesabaran tu sangat penting. Baik tuan-tuan, tak apa. Bila turun, asal ayat ni turun, dia nak menghadkan orang daripada dulu lagi tuan-tuan. Daripada dulu lagi isteri memang ramai. Dah ratusan tahun, ada yang sampai 10, 11, 20, 30 isteri ramai-ramai. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, masa zaman Nabi memang ada sahabat yang isteri sampai 15, isteri sampai 10, 7. Ayat Quran ni disohatkan 4 saja. Bila turun ayat ni, maka sahabat Nabi pilih 4 saja, yang lain diceraikan. Boleh tak? Dan ayat ni walaupun menhadkan, dia beritahu lagi, kalau rasa tak boleh adil, cukup satu. Tu Imam Syafi'i kata satu lebih afdal lebih daripada satu, kecuali dia ada keperluan lah. Isteri dia suka, tak apa, tak ada anak, kata pulang. Sebab kita tak boleh sebut umum. Sebab ada je orang yang saya jumpa, bini dia suka suami dia kahwin banyak, ada, walaupun jarang, tapi ada tuan-tuan. Dia suka suami dia kahwin 2, 3, ada. Tapi jarang lah tuan-tuan nak jumpa, susah lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, isteri Nabi kenapa ada 9 ni? Sebab Nabi dah kahwin ramai lah. Bila turun ayat ni, isteri Nabi ni, mana-mana orang perempuan yang telah bersama dengan Nabi, maka dia tidak sepatutnya perempuan itu bersama dengan lelaki lain. Dia pernah tidur dengan Nabi SAW. Sebahagiannya dapat anak lagi kan, macam Khadijah dapat 7 anak dengan Nabi SAW. Kemudian Maryam Al-Qibtiyah dapat Ibrahim, pernah tidur dengan Nabi, pernah satu selimut dengan Nabi. Maka tidak selayaknya orang yang pernah melihat tubuh Nabi, dia ni bersama dengan lelaki yang lain, kerana menghormati kedudukan Nabi SAW yang paling agung. Contoh mudah, kalau kita nak mudah faham tuan-tuan, zaman dulu cerita macam-macam, takut terlajak tuan-tuan. Baik, zaman dulu tuan-tuan, zaman Nabi, isteri bapa boleh kahwin sebelum turun ayat larangan. Maknanya ada bapa, kita ada bapa kita lah, katakan dia kahwin muda, bini muda, mak tiri kita umur 18, bapa kita meninggal, contohnya meninggal sakit jantung ke apa-apa, boleh menikah dengan mak tiri tu. Tapi dalam Quran tak bagi. Wala, lepas pada tu turun ayat Quran, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kahwin dengan isteri bapa-bapa kamu. Tak boleh. Sekali pun bapa kita baru kahwin, sah, tak sentuh lagi, meninggal, contoh sakit jantung apa, meninggal, tak ada sentuh lagi mak tiri kita, kita tak boleh kahwin dengan mak tiri kita. Dan mak tiri kita adalah mahram muabbad kerana musaharah selama-lamanya. Kerana apa? Respect pada ayah tu, ayah kita, walaupun ayah kita tak sentuh lagi, belum sentuh, belum apa lagi, belum tengok lagi pun, tapi bila sah je akad, kita tak boleh kahwin dengan isteri bapa kita. Hormat untuk ayah, walaupun ayah belum sentuh. Isteri Nabi lagi lah tuan-tuan. Sebab tu disebut wa azwajuhu ummahatuhum, ni Quran sebut. Dan isteri-isteri Nabi itu mak bagi mereka. Mak bagi tu, mak orang beriman. Yang sebut isteri Nabi mak orang beriman ni dalam Al-Quran. Tu yang panggil Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibu kepada orang yang beriman. Makna dia apa? Orang yang beriman tak boleh kahwin dengan dia. Level tu macam mak kamu. Itu yang isteri Nabi, macam Aisyah radhiyallahu anha ni. Nabi meninggal dunia, umur dia muda lagi. Ada yang kata 25, ada yang kata 18, muda lagi. Dan dia tak boleh kahwin lah. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha, dia meninggal umur 63 radhiyallahu anha, dan dia puasa banyak, tak boleh kahwin lah. Tuan-tuan, pasal apa isteri Nabi tak boleh kahwin dah? Isteri Nabi semua tak kahwin. Zainab binti Jahshin, Ummu Salamah, amailah tuan-tuan, isteri Nabi ni semua tak kahwin, ada 9 tu. Baik. Jadi sebab apa tuan-tuan? Hafsah binti Umar, kata sahabat Nabi, nama dia Allahumma ala Muhammad, Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman sebelum dia meninggal dunia, dia pesan kat isteri dia radhiyallahu anha. Dia pesan, dia kata kat isteri dia, kalau engkau mahu menjadi isteriku di syurga, jangan menikah lagi setelah kematianku. Kerana itulah Nabi SAW, kerana itulah Allah mengharamkan isteri-isteri Nabi
berkahwin setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat Quran sebut tak boleh kahwin dengan isteri Nabi. Sebab apa? Kerana semua isteri Nabi adalah isteri Nabi di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu disebut dalam hadis kan, fa innal mar'ata li akhiri zawjiha, kata Uzaifah al-Yaman, kerana orang perempuan itu bagi suami dia yang terakhir. Dia ada suami, meninggal, kahwin. Dah kahwin, lelaki tu meninggal, dia kahwin lagi. Meninggal lagi, dia kahwin lagi. Jadi dia di syurga nanti dia bersama apa? Dengan suami dia yang terakhir. Itulah suami dia. Itu yang disebut, itu yang Uzaifah al-Yaman sebut. Tuan-tuan kalau nak sama suami isteri ke, nak sama dengan suami, gitulah cara dia. Tu orang perempuan banyak, biasanya suami meninggal dia tak kahwin, ramai. Ramai orang perempuan yang suami dah meninggal dia tak kahwin. Tapi orang lelaki banyak yang kahwin ke banyak yang tak kahwin? Orang lelaki banyak kahwin lah. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi nak cerita orang perempuannya apa, begitulah. Ramai je. Ada jiran kat rumah kampung tu umur 23 suami dia meninggal. Ramai orang bina dia tak mau. Tapi lah ni dia tua dah lah, 70 lebih. Baik, kemudian tuan-tuan, Ummi Abdillah, mak kepada Abdullah. Abdullah ni anak saudara dia, anak Asma kakak pada Aisyah. Dia ada anak nama Abdullah. Jadi dia mak saudara kepada Abdullah. Gelaran Arab dia memang suka macam tu. Kalau tuan-tuan ada anak nama Muhammad, Arab panggil tuan-tuan ya Aba Muhammad, wahai bapa Muhammad. Dia suka macam tu, dia suka panggil gelaran, kunyah dia suka. Baik, kadang-kadang dia panggil, kalau tuan-tuan ada anak nama apa, Zaid, dia panggil tuan-tuan ya Abu Zaid, ya Aba Zaid, wahai ayah Zaid. Dia suka panggil macam tu. Kemudian qalat, berkata radhiyallahu anha, moga Allah Taala meridainya. Qalat, dia berkata, apa dia kata? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jayshul ka'bata fa idza kanu bi bayda' min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat, baik, qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asu ala niyatihim, muttafaqun alaih. Baik tuan-tuan, dia ceritanya yaghzu jayshul ka'bah. Nabi SAW cerita ada satu tentera yang nak menghancurkan Kaabah. Dia nak hancurkan Kaabah. Kita pernah dengar kan, Abraha, semua pernah dengar. Ini nak Maulid Rasul ni, kalau tuan-tuan jemput mana ustaz cerita berkenaan dengan Maulid Rasul, mestilah tuan-tuan, ustaz ke ustazah, dia akan cerita tentang Abraha ni biasa. Sebab Nabi lahir tahun gajah. Dia nak cerita tahun gajah tu apa? Kan kita pernah dengar, Nabi Muhammad lahir tahun gajah. Kenapa panggil tahun gajah? Sebab orang Arab dia tak ada tahun. Orang Arab dia tak ada tahun. Bulan ada, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tahun dia tak ada. Jadi dia pun bagi nama tahun berdasarkan peristiwa. Kalau tahun kemarau, tahun kemarau, peristiwa besar. Kalau tahun itu hujan lebat, tahun hujan lebat. Kalau tahun itu tahun subur, tahun subur. Dia bagi nama tahun berdasarkan peristiwa yang besar pada tahun tu. Dan waktu tahun Nabi dilahirkan, peristiwa yang paling besar tentera bergajah tu. Baik, kita tahulah cerita Abraha tu. Tapi dalam hadis ni bukan tentera Abraha, ni tentera lain, sebelum Abraha ataupun selepas. Dia tak sebut dalam ni. Boleh jadi sebelum. Satu tentera ni dia nak datang hancurkan Kaabah. Hancurkan Kaabah, musnahkan tu supaya orang tak boleh beribadah di situ. Fa idza kanu bi baida, apabila mereka berada di Baida. Baida ni tanah lapang. Bila tentera ni dalam depa ramai-ramai bergerak sampai di Baida. Baida ni satu apa? Tanah lapang, macam pasar, ada orang berniaga apa semua tu, tanah lapang. Bila tentera ni dah menghampiri Kaabah, dia berhenti saat di Baida tu, tanah lapang, minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ditenggelamkan daripada awal sampai habis. Makna dia apa? Semua yang berada di Baida itu, di tanah lapang, minal ardi, tanah lapang di atas bumi itu, semua ditenggelamkan. Tak tersisa walaupun sikit. Min awalihim wa akhirihim. Persoalannya bila sampai di pasar tu ada orang yang tak terlibat. Betul tak? Tanah lapang kan kawasan orang ramai. Baida ni tempat orang ramai, tempat orang berkumpul, macam pasar macam itulah. Sampai di situ ditenggelamkan kesemuanya.
Tak kira, semua sekali ditenggelamkan. Kalau ada kanak-kanak pun tenggelam, semua tenggelam. Orang pasar yang tak tahu apa, kalau ada ustaz pun tenggelam sekali. Kita tengok ni, apa sebut dia? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana ditenggelamkan daripada awal sampai habis? Tenggelam semua. Wa fihim aswaquhum, sedangkan dalam apa, di kalangan depa tu ada orang yang peniaga yang tak tahu apa. Peniaga. Wa man laysa minhum, dan orang yang tak terlibat. Tak kira orang perempuan ke, kanak-kanak ke, orang soleh ke tak soleh ke, dia pun duduk di situ, dia tak terlibat. Macam mana boleh ditenggelamkan semua? Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan daripada awal sampai akhir. Summa yub'atsu ala niyatihim, kemudian akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Siapa yang duduk di situ dia nak pergi semayang, dia dibangkitkan atas niat dia nak pergi semayang. Siapa yang pergi situ nak cari nafkah, wajib cari nafkah, niaga, dia akan dibangkitkan dia dalam jalan mencari nafkah. Siapa yang di situ nak membeli keperluan, dibangkitkan di atas niat. Siapa yang berada di situ niat dia baik, dibangkitkan dalam keadaan baik di akhirat. Tapi siapa yang niat dia jahat, dia bangkit dengan niat-niat dia yang jahat. Dalam ni lah tuan-tuan, itu yang Imam Nawawi sebut apa ni? Apa huraian Imam Nawawi? At-tahzir min musahabati ahli dhulmi wa mujalasatihim. Di sinilah larangan, jangan apa? Jangan berkawan rapat dengan orang zalim. Duduk selalu dengan orang zalim. Dan jangan duduk bersama dengan mereka. Jangan. Kenapa? Wa annal uqubah talzamu ma'hum. Kerana bila turun bala, siapa yang bersama mereka sekali kena. Dia sapu semua. Wa annahu yu'amul inda hisab. Tetapi nanti di akhirat dihisab bergantung pada niat dia. Siapa duduk dengan ahli zalim, kalau bala turun memang dia sapu semua. Itu cara bala turun tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok Covid mai. Covid boleh jadi bala, boleh jadi ujian. Boleh jadi dosa manusia banyak. Allah datangkan Covid supaya manusia beringat. Dan kalau tuan-tuan baca sejarah apa wabak dunia kan, wabak ni memang satu ketika dia akan mai. Dia akan ambil satu jumlah manusia yang ramai, jutaan. Covid itu berapa ramai mati? 6 juta seluruh dunia, 6 juta lebih kurang. Sahabat saya ramai juga yang Covid mati. Di belakang saya ada seorang kena Covid mati. Sahabat saya seorang kena Covid mati juga. Ramai juga lah orang yang saya kenal kena Covid mati. Saya ingat masa Covid dulu banyak kali kubur ni guna. Betul ke tuan-tuan tak perasan? Kubur ni masa Covid beberapa kali dia bermain tanam. Jadi mana-mana kubur akan ada orang pakai jaket semua tu. Hatta mufti Perak pun meninggal Covid. Datuk Harun Sani kan, Datuk Harun Sani. Saya nak cerita tuan-tuan baca berkenaan dengan wabak ni. Dia memang dia akan mai, dia akan ambil satu jumlah manusia. Bila dah habis jumlah tu, dia ambil kadar tu, maka wabak tu akan hilang. Dan yang paling teruk sekali, wabak dulu pun ada Spain flu. Spain flu dalam tahun 1920-an, mati pun jutaan mati. Spain flu yang mati dalam 30 juta tak silap. Lagi ramai lagi Spain flu. Yang ni sesama Spanyol. Dia macam Covid juga tuan-tuan. Sama corona juga. Mati dalam 30 juta tak silap. Ramai. Dan yang paling teruknya Black Death tu yang mati ramai. Black Death, kematian hitam. Itu mati 200 juta lebih. Eropah hampir runtuh, ramai mati. Di Malaysia ni tak kena. Nak cerita wabak tu. Wabak bila dia datang, bala ni bila dia mai, dia takkan kena pada orang jahat. Dia akan kena semua. Cuma orang yang jahat kalau dia kena memang bala, padanlah kena hang jahat. Supaya hang insaf, ambil peringajaran. Tapi adakah orang baik pun kena? Ya, orang baik pun kena. Tapi orang baik yang kena wabak, kalau dia orang baik, dia mati syahid. Nampak beza tu. Taun kan? Taun juga antara bala. Bila turun taun, siapa yang mati kena taun, dia orang baik, maka dia mati syahid. Kalau dia orang jahat, padanlah dengan kejahatan hang. Dia begitu. Sama gempa bumi di Turki bulan 2. Kita tak tahu, boleh jadi bala, boleh jadi ujian, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu tuan-tuan. Kalau banyak ahli kita tak tahu tempat dia macam mana, banyak maksiat ke tak banyak maksiat. Ala kulihal, benda tu memang sebagai peringatan pada manusia, itu saja. Bala akan azab, ya, pada orang yang jahat itu bala bagi dia. Pada orang yang baik itu rahmat bagi dia. Turki mati 45,000 kan bulan 2 hari itu.
Ni Libya mati berapa puluh ribu banjir. Ni mana pula? Morocco, Marrakesh, gempa bumi lebih kurang 3,000 mati. Kalau orang tu jahat dia, bala bagi dia. Kalau orang tu baik, rahmat bagi dia. Tapi bala tu bila dia mai, dia yang jami'. Dia akan apa? Meliputi semua. Tuan-tuan perasan Nabi-Nabi bila bala nak turun, Nabi-Nabi buat apa? Lari kan? Nabi lari. Cerita mudah. Semua Nabi dia akan tinggal, betul tak? Semua Nabi bila bala nak turun, tinggal kaum dia. Jangan duduk di situ. Macam Nabi Lut. Masa apa? Masa bala nak, malaikat nak kalih bumi tu, malaikat nak cungkir kalih bumi tu, apa pesanan malaikat Jibril, malaikat azab pada Nabi Lut? Lari sebelum subuh. Lepas tu apa? Bukan sekadar lari, jangan tengok belakang. Bagi lagi, dah lari jangan tengok belakang. Yang tengok belakang, dia sekali kena angkat. Malaikat dicungkir dengan kuku. Tu saya kata malaikat besar. Orang yang kontrol satu muka bumi pun, satu malaikat saja boleh hancurkan dia. Malaikat sangat besar. Malaikat Jibril dicungkir dengan kuku dia je. Dia angkat tu bumi tu. Bumi penduduk kaum Lut dia angkat sampai ke langit. Sehingga penduduk langit yang pertama dengar bunyi jeritan apa? Jibril angkat sampai ke atas. Lepas tu baru dia terbalikkan. Sampai di curahkan dengan batu daripada sijil. Tak apa tuan-tuan. Kita dah syuruk dah tuan-tuan. Nak ceritanya tuan-tuan, Nabi Lut pun malaikat kata, wala yaltafit minkum ahad. Siapa pun lari sebelum subuh dan jangan tengok belakang. Tapi siapa tengok? Bini dia tengok. Pasal bini dia jahat. Bini Nabi Lut. Masa tengah lari tu, bini Nabi Lut tengok belakang. Dia duduk dengan Nabi Lut. Bila kena angkat, dia sekali terangkat ni atas. Saya nak bagi tahu bala sifat dia begitu. Jangan sama sekali kita pernah terfikir, aku ni kuat semayang, zikir, beribadah, bala turun aku tak kena. Fikir lagu tu salah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah Taala sebut jelas dalam surah Anfal. Takutlah kamu akan azab Allah kalau dia turun, dia tak kena kepada semata-mata orang zalim. Dia kena semua. Ya'umul jami', semua kena. Habis tuan-tuan, maka ditenggelamkan semua daripada awal sehingga akhir. Cuma bila kena, bergantung pada niat masing-masing. Tsunami kan, mati 200,000 lebih, ramai lagi lah. Siapa niat dia baik, baiklah bangkit dia. Siapa niat dia buruk, bangkit dalam keadaan buruk ketika bala diturunkan. Baik. Habis tuan-tuan. Baik. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Umar, kata Nabi SAW, idza anzalallahu biqaumin adzaban asaba al-adzab man kana fihim thumma bu'isu ala niyatihim. Bila Allah Taala turunkan azab satu kaum, maka azab tu kena pada semua orang, kemudian dibangkitkan dengan niat masing-masing. Jelas dalam hadis ni sebut bala dia akan kena semua. Baik, akan datang kita akan sambung hadis yang ketiga. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarraqana ba'da tafarruqan ma'sumah wa la taj'al min ash-shaqiyya wa la mahrumat wa la nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahil alamin.